Kenderaan digunakan secara meluas di Jepun. Pelbagai jenis kereta yang sama telah dibangunkan berdasarkan keadaan negara. Antara jenama yang sinonim dengan negara Jepun adalah Daihatsu. Daihatsu telah terus merasihkan kereta bersaiz kecil atau dikenali sebagai kereta kompak. Daihatsu telah ditubuhkan pada 1907. Pada masa itu, pengeluaran domestik banyak bergantung pada enjin yang diimport pada peringkat permulaan. Pada tahun 1955, kenderaan ringan beroda 3 yang boleh membuat pusingan tajam dan juga bersifat ekonomikal telah diperkenalkan. Dengan keadaan jalan yang sempit, ia menjadi popular dalam negara dan digelar helikopter atas jalan. Kemudian syarikat itu terus membangun dan pengeluaran kereta kompak memberi tumpuan kepada kenderaan ringan. Pada tahun 1967, syarikat itu mengumumkan bahawa mereka telah bergabung dengan Toyota Motor Corporation. Selaku peneraju pasaran kereta kompak, Daihatsu telah menghasilkan lebih daripada 10 juta kereta domestik sehingga tahun 2010. Diperkenalkan pada tahun 2014, Tanto menjadi kenderaan nombor 1 dalam jualan kereta baru di Jepun. Dengan kamera stereo padat yang paling kecil di dunia, sistem sokongan Smart Assist ini boleh mengesan kenderaan dan penjalan kaki di hadapan bagi mengelakkan kemalangan. Dengan rekod jualan dan teknologinya yang maju, Daihatsu menjalinkan gabungan mantap dengan Toyota pada tahun 2016. Dalam usaha untuk meningkatkan perniagaan kereta kompak di negara-negara membangun pada masa hadapan, sebuah syarikat baru yang bertanggungjawab untuk kereta kompak di negara-negara membangun akan ditubuhkan pada awal tahun 2017. Kereta-kereta jenis kompak ini dijangka memainkan peranan penting di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia juga merupakan salah satu daripada negara pertanian terbesar di dunia. Di negara ini, peningkatan produktiviti pertanian turut berdasarkan kepada penggunaan jentera pertanian yang diguna di ladang-ladang. Sejak 4 dekad yang lalu, Kubota Jepun telah menghasilkan dan menjual enjin diesel mendata yang digunakan terutamanya dalam sektor pertanian. Pengeluaran yang dijalankan oleh kaki tangan yang berpengalaman di peringkat yang sama dengan yang di Jepun. Dengan bahagian pasaran yang tinggi, Kubota memberikan perhatian khusus kepada struktur selepas perkhidmatan kepada masyarakat. Bagi petani, tidak dapat mengawal ladang disebabkan oleh masalah enjin boleh menjadi salah satu isu antara hidup ataupun mati. Dalam usaha untuk meliputi kawasan yang besar di Indonesia, Kubota menubuhkan sistem pengesahan yang menjemput bengkel tempatan yang banyak terdapat di seluruh negara sebagai rakan perkongsian untuk menyediakan perkhidmatan berasaskan komuniti. きめ細やかなサービスを提供し、常にですね、ベストな状態で製品をご使用いただけるよう全力を尽くしていきます。今、アジアの主要地域で横型ディーゼルエンジンの普及、これを心がけておりますけども、今後はですね、アフリカ、中東といったそういった地域でも、農作業の機械化というふうには進むと思います。そういったことを背景にですね、我々も ASEAN 地域あるいはアフリカの方にですね、製品を提供していく、そんな活動も今後我々の求められる事業だというふうに考えております。Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, terdapat ramai orang memakai kacamata kerana masalah penglihatan. Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi yang menduduki populasi tempat keempat di dunia dan pemodenan diteruskan melalui dalam Asia. Lebih daripada 10 juta orang mula memakai cermin mata dalam setahun. Beramalkan potensi pasaran yang besar ini, Jepun pengeluaran kanta optik Hoya telah membuka sebuah kilang baru untuk menyediakan kanta optik bagi memenuhi pasaran domestik. Hoya sebagai sebuah syarikat multinasional aktif dalam 2 domen perniagaan utama seperti penjagaan diri dan teknologi maklumat dengan inovasi terkemuka dan teknologi tinggi. In the eye care business, Hoya Vision Care Company has started the manufacturing of the eyeglasses in 1962. Hoya drives an innovation and development, and we are providing the superior design to the market, and we are getting higher the customer satisfaction. Sebagai pembekal untuk kanta kacamata lebih 20 tahun, Hoya telah memperoleh reputasi yang hebat.
Setakat ini kerana pergantungan import, ia telah memakan masa bagi memenuhi penerimaan pesanan hingga kepada penghantaran. Apabila kita menggunakan lab, maka kita akan bisa memberikan produk dengan kualitas tinggi dan proses yang cepat seperti harapan semua pelanggan dengan mendirikan lokal lab di Indonesia. Bantras judi dan maksiat, lebih 1,000 individu dicekup. Seleweng 1.5 juta ringgit bekas setiausaha akaunten JMB direman 7 hari. Saksikan laporannya dalam Nasional 1 tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan Tilawah Interaktif. Pada minggu ini anda akan